Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini untuk tanggal 2 Ramadan 1444 Hijrah kita dipertemukan bersamaan dengan 24 Mac 2023 bersiaran secara langsung membawakan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, khususnya untuk semua keluarga besar Tanyalah Ustaz seindah kasih. Istimewa di bulan Ramadan ini kita bawakan kupasan-kupasan dan perbincangan-perbincangan menemani pagi anda tak kira hari bekerja, hari cuti dan sentiasa bersama dengan anda. Baik, seperti biasa kita ingin meluangkan masa bersama penonton-penonton yang tidak jemu-jemu sentiasa mencatat segala nota yang diberikan dan juga mencari mutiara-mutiara berharga, mendengar bait-bait indah dari bintang-bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Hari ini kupasan perbincangan tetap dalam lingkungan ruang bercerita tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, iaitu puasa tapi tak solat. Bagaimana status puasanya? Ada orang kata, ish, tak sah ni puasa dia ni kalau dia puasa tapi dia tak semayang. Ataupun adakah hanya sekadar ianya mengurangkan pahala puasa ataupun tidak ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bakal kita bincangkan pada pagi ini dalam puasa tapi tak solat, insya-Allah. Baik, okey, sebelum kita teruskan dengan perbincangan, kita jemput ataupun kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, mungkin ada sedikit info tambahan kepada penonton-penonton semua berkenaan dengan Masjid Madad Center. Baik, seperti yang diperkatakan, bukan sembang-sembang tapi kita buat usaha sampai jadi. Bermula pada tahun 2022, kini selepas 11 bulan berlalu, tahun 2023 bakal menyaksikan Masjid Murtada Dakwah Center bakal siap dibina sepenuhnya. Pakat mai ramai-ramai untuk sama-sama mengimarahkan lagi Masjid Madad. Tidak terhenti di situ sahaja ya. Murtada juga ada Ma'had Tahfiz dan kini dalam fasa membangunkan rumah orang tua-tua, e-sport center, hub sukan sunnah, taman kucing dan asrama pelajar perempuan. Sepenuh bulan puasa, jom sama-sama kita rebut pahala Ramadan dengan berwakaf RM1000 untuk mak dan ayah di www.madadcenter.com, insya-Allah. Ya, itu berkenaan dengan Madad Center dan juga masjid yang tak lama lagi bakal siap dibina sepenuhnya. Baik, okey, hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra yang akan bersama dengan kita mengupas perbincangan puasa tapi tak solat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Masih belum terlambat lagi saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak untuk tahun 1444 Hijrah tahun 2023 pada tahun ini. Dan mudah-mudahan ya, saya dan Ustaz ucapkan juga kepada penonton-penonton, semoga Ramadan pada tahun ini membawa sinar dalam kehidupan kita untuk memperbaiki diri. Ustaz, jadi kita teruslah Ustaz pada perbincangan kita. Bak kata orang, kalau yang utama tu ada masalah, yang lain pun akan ikut masalah. Dia puasa Ustaz tapi tak solat. Bagaimana status? Silakan untuk mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim buat semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang saya jangkakan insya-Allah pagi ini adalah pagi permulaan yang baik kepada kita. Dah puasa, lepas itu Allah imarahkan kehidupan kita, harmonikan kehidupan kita dengan diberikan ruang dan peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Betul. Walaupun secara depan televisyen, walaupun secara maya melalui Facebook, tapi hakikatnya tetap perbahasan yang sama. Kita berbicara tentang ilmu yang akan memberikan kebaikan insya-Allah. Baik, satu tajuk yang sangat baik untuk kita sama-sama tuntaskan perbincangan pada pagi ini berkaitan puasa tapi tak solat. Maka tuan-tuan ingat bahawasanya rukun yang Allah datangkan kepada kita sebagai umat Islam ini didatangkan dengan tiang-tiang yang saling bergantung di antara satu sama lain. Betul. Maka dari segi tiang-tiang tersebut seperti mana mengucap kalimah syahadah, seperti mana salat, zakat, puasa, haji itu, maka dia haruslah ditautkan ikatannya bersekali. Jangan duk buat lak pilih nak yang A, nak yang A dengan B saja, C tak mau. Dia kata, ustaz saya buat puasa
tak ada masalah. Zakat tak ada masalah. Mau semayang je tak boleh. Jangan buat. Tak boleh. Maka dia bukanlah bersifat kepada option, tapi ia adalah melibatkan kepada compulsory ataupun kewajipan yang perlu kepada ketaatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata, dia kata, ustaz, kami ni ustaz, walaupun kami tak semayang tapi hati kami baik. Jangan buat ulang macam tu. Tak boleh. Validitinya tidak dikira disebabkan disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Setiap amalan ni tidak akan dikira melainkan dimulakan dulu dengan solat. Maksudnya kalau solat tu on, yang lain baru on. Kalau tak, tuan-tuan, sadaqallahul azim. Maka sebab itulah kita nak berbincang tajuk tu pada pagi ini. Ni baru Ramadan yang kedua. Mungkin dalam kalangan kita yang kemarin ada yang dah terlepas buat solat, dan kita akan bagi penyelesaian macam mana nak buat. Better late than never. Lebih baik lambat daripada tak mau berubah langsung. InsyaAllah mudah-mudahan ada cetusan yang baik daripada perbincangan yang sama-sama dapat kita bincangkan pada pagi ini, insyaAllah. InsyaAllah. Rukun Islam yang 5 bukanlah satu yang menjadi pilihan, kata Ustaz sebentar tadi. Ia mestilah bergantung di antara satu sama lain berkenaan dengan tiang-tiangnya itu. Dia tak boleh pilih salah satu yang mana boleh buat, yang mana suka, yang mana tak suka. Tak boleh. Dia kena 5-5 sekali untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan perbincangan hari ini berkenaan dengan 2 adalah yang kedua dan yang ketiga, iaitu solat dan juga puasa. Bagaimana gabung jalin di antara keduanya bakal melahirkan seorang insan yang istimewa di muka bumi dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom kita lihat terus soalan dari Facebook dari sahabat kita ya, iaitu Laila Dila Rosa. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Berpuasa tapi tidak solat seumpama bekerja tapi tiada gaji. Namun Ustaz, adakah mereka yang rajin berpuasa tetapi tidak solat ini akan diberikan ganjaran pahala sama ada banyak atau sedikit? Biar tahu jangan keliru. Salam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih Laila Dila Rosa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada soalan yang baik untuk pembuka bicara kita pada pagi ini, insya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam bila sebut tentang berpuasa tapi tak solat, dia memberikan satu tamsilan mengatakan bahawa seperti bekerja tidak diberikan gaji. Betul. Kalau kerja tak dapat gaji ni boleh kira lagi kan, sekurang-kurangnya dapat juga ganjaran di akhirat. Betul. Tetapi apabila berpuasa tidak solat ini, dia bukan takat tak kerja tak dapat gaji. Yang ni diberikan seperti mana kuli pencacai yang angkut najisnya ditumbah atas badannya pula. Sebab apa? Tidak satu manfaat kebaikan di dunia, malah diberikan ancaman yang berat di akhirat. Sebahagian besar daripada kalangan ulama menyebut berkaitan apakah hukum kepada orang yang melakukan puasa tanpa mengerjakan solat. Maka di antaranya saya mengambil pendapat daripada para ulama, masyayikh daripada Al-Azhar sendiri, di antaranya Syekh Atiyah Sakhar, Dr. Ahmad Syarbashi dan juga Dr. Muhammad Al-Bakri Ismail menyebut, di antaranya disebutkan fatwa daripada Darul Ifta sendiri berkaitan orang yang berpuasa tapi tak solat, maka puasanya sah tetapi tidak diberikan apa-apa bentuk ganjaran pahala. Masa rugilah tuan-tuan. 13 jam nganga tak makan tak minum, imsak anil muftirat, menahan lapar dan dahaga daripada memasukkan sesuatu pada tubuh badannya, tiba-tiba tidak diberikan apa-apa bentuk kebaikan di dunia, malahan ada pula defisit kita di akhirat kelak. Sebab apa? Meninggalkan solat. Maka sebab tu dia kan disebut solat dan puasa ini diiringkan sekali daripada rukun Islam kita. Maksudnya kalau kita menidakkan satu hak, maka dari segi tauhidnya kita kepada Allah itu ternafi. Maka sebab itulah perlu kepada kita mengambil berat dalam bab solat. Dalam masa yang sama, berpuasa itu sudah cantik. Ada orang yang kata, Ustaz, kami puasa tapi tak, kami semayang tapi tak puasa pula dah. Hai, jangan dia buat macam tu. Dia main boleh pilih-pilih pula. Tuan-tuan ingat apa? Ni kedai RM2. Boleh nak masuk, nak beli tu, nak beli nak. Ni bukan soal pemilihan kita. Ini adalah soal kewajipan dan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dititipkan dalam kehidupan sebagai taklifan kita. Dalam mazhab Syafi'i ni, orang kata adalah sedikit keringanan. Kalau kita melihat dari beberapa fatwa daripada para ulama daripada mazhab Hanafi, perbuatan berpuasa dan meninggalkan solat dengan sengaja ini diisytiharkan keluar daripada Islam. Perlu untuk dia mengucap kalimah syahadah balik. Sebab tu ini bukanlah satu perbahasan yang ringan untuk dibincangkan, tetapi satu perbahasan yang sangat berat untuk sama-sama kita ambil cakna dan ambil berat dalam kehidupan kita. Berdosa kepada seorang ibu dan ayah membiarkan anaknya meninggalkan solat. Setiap saat perjalanan anak dalam kehidupannya yang dah ulul ahlam wa nuha, balak dan berakal, yang dia keluar tak semayang,
Dan memang tak mau semayang pun. Tuan-tuan, setiap saat berdosa kita. Sayang kehidupan kita yang dah tua-tua nak mengisi dengan ibadah, tiba-tiba ditambah nilai dengan affiliate perbuatan dosa asbab daripada anak-anak di bawah tanggungan kita yang tidak solat. Maka ambil berat dalam bab ni. Sekali-sekali telefonlah anak-anak tanya semayang ke belum. Walaupun pertanyaan itu diulang, tapi itulah mudah-mudahan memberikan penyelamat pada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia tadi kan. Seumpama satu orang yang bekerja tanpa gaji, okey lagi kata ustaz sebentar tadi ya. Masih lagi ada pahala baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini di dunia tak dapat apa, di dunia rugi dan di akhirat juga bertambah-tambah rugi kerana ia mengabaikan solat, hanya fokus kepada puasa di bulan Ramadan sahaja. Maka mari kita lihat pula soalan yang kedua dari sahabat kita di Facebook, Mar WKN. Assalamualaikum. Selalu kita dengar kata-kata ungkapan ini, orang yang solat pasti puasa, orang yang puasa ramai tak solat. Bila ditegur, apa guna puasa? Kalau tak solat terus tak buat langsung. Dan selalu kita dengar, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam mana tu ustaz? Mohon nasihat dari ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Kak Mar WKN untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Mar WKN. Nombor nama pun canggih, Wakanda ke apa ni WKN ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang sangat baik untuk tanggungjawab kita bersamalah, berkaitan menegur orang yang tidak puasa ataupun menegur orang dalam keadaan macam mana konteks teguran yang boleh mendatangkan hikmah dan faedah yang baik. Sebab kadang-kadang teguran itu adalah satu bentuk benda yang baik, tapi salah tegur itu menjadi satu benda yang tidak sihat pula dah. Salah tegur dia merajuk. Salah tegur dia merajuk, bebailah segala mak nenek benda kan. Maka yang pertama kita ambil apa itu konteks teguran. Yang ni bukanlah satu bentuk yang pesanan Ustaz Yaqub Isra ataupun Dai Azrin. Dalam bab tegur menegur ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah yang pendek dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr. Allah sebut apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allah bersumpah dengan demi masa. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu saraf ni, waw yang digunakan itu adalah bukan waw dan. Itu adalah waw khasam atau waw sumpah. Banyak tempat dalam Quran digunakan waw sumpah ni. Di antaranya apa? Wattini waz zaitun. Kan? Di antaranya juga wal asri wadduha wasyamsi waduhaha. Itu adalah waw yang disebut dengan al-khasam. Ini khasamnya adalah waw sumpah. Allah bersumpah demi masa, semua manusia dalam kerugian Allah declare. Melainkan siapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus salih, orang yang beramal salih, buat benda baik. Ni macam tuan-tuan berpuasa pagi ni, tambah pula dengar majlis ilmu pagi ni. Padahal banyak je boleh buka kat YouTube lah, cerita-cerita drama pelik-pelik kan, suami ku abang sotong, semua tu. Tapi tak memilih untuk kita memposisikan diri dalam perbuatan amal soleh. Dah tak cukupkan dengan dua benda tu, tak cukup lagi. Allah kata apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga apa? Berpesan-pesan dengan benda kebaikan. Maka ni yang sedang kita usahakan. Kita nampak perbuatan salah yang dia buat. Dia puasa tapi dia tak solat. Maka kita nak tegur, tapi takut bila kita tegur sekali merajuk. Kan? Sentak. Kan? Oh dia tak semayang, tak sentak pula. Kan? Bila kita tegur menjadi sentak, maka inilah namanya bil hikmah. Nak menegur siapa pun tuan-tuan kena faham apa bahasa teguran yang baik kepada dia. Kan? Ada seorang sahabat ni dia buat satu bentuk kajian dalam dia punya master berkaitan berapa ramai konteks daripada artis-artis yang berhijrah kembali kepada jalan jahil mereka. Ditulis berkaitan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapatan kajian beliau mengatakan bahawa kebanyakan orang yang berhijrah ni dia jadi anti climax disebabkan terlalu banyak judgement ataupun teguran yang terlalu dahsyat sangat. Contohnya, hang tak pakai tudung, confirm masuk neraka. Amboi, main confirm pula dah macam kita pula pemegang anak kunci neraka. Maka jangan, berhati-hati dalam bab ni. Belum tentu dia yang bermaksiat sekarang akan selamanya bermaksiat. Dan belum tentu kita yang soleh sekarang selamanya akan soleh. Sejarah membuktikan ada orang yang menjadi munafik, ada orang yang daripada jahat boleh menjadi baik. Maka mudah-mudahan insya-Allah siapapun kita yang nak menegur, carilah laras bahasa yang sesuai dalam bab teguran. Contoh mungkin bulan Ramadan ni budak-budak duk main-main dalam masjid, tegur dengan cara yang baik. Pegang dia, peluk dia,
urut dia, cakap dengan bahasa yang baik agar tidak membunuh perasaan dia untuk datang dan hadir kepada masjid. Dia kata, ustaz, tapi budak-budak ni bising. Memang budak-budak bising. Yang kita susah hati mak pak bising dalam masjid. Budak-budak berlari, it's okay, itu fitrah mereka. Yang susah hati apabila orang tua-tua lari daripada masjid. Yang tu perlu kita susah hati, insya-Allah. Subhanallah. Teguran apa yang nak dibawa itu adalah satu yang baik, tetapi cara sebenarnya bagaimana nak menegur itu yang patut diperhatikan, khususnya berkenaan dengan solat. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa Ramadan, ya, sedar tak sedar kita menanti nak masuk dalam bulan Ramadan, tak sedar dah pun hari kedua kita dalam bulan Ramadan Karim, Ramadan yang sangat-sangat mulia dan indah untuk kita jalani supaya dapat kita ambil sesuatu yang sangat berharga, khususnya mengubah kehidupan kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, kita lihat soalan seterusnya berkenaan dengan puasa tapi tak solat. Untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Kak ataupun Puan Cahaya Nur. Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimanakah hendak mendidik hati kita supaya puasa tak dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak mampu untuk menunaikan solat? Mohon pencerahan. Terima kasih Puan Cahaya Nur untuk soalan ini. Puasa letih, tak dapat ibadat. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, sebab tu tuan-tuan kena faham, dalam pendidikan ni kita kena letakkan yang mana yang menjadi keutamaan, yang mana yang menjadi keperluan, dan yang mana menjadi kehendak. Apabila ia melibatkan pada soal rukun, maka ia bukanlah melibatkan pada kehendak kita, tetapi ia adalah keperluan ataupun nafas dan oksigen kita. Betul. Dan momen kita menafikan hak oksigen, maka akan ada fungsi tubuh badan kita yang akan bermasalah. Begitu jugalah apabila kita deny ataupun kita menafikan hak rukun dalam kehidupan, maka fungsi agama itu akan hilang dalam kehidupan kita. Maka sebab tu Allahumma salli alaihi wasallam, Syekh Dr. Yusuf Al-Khardawi menyebut dalam kitab beliau Fatawa Mu'assirah. Bagus tuan-tuan, kitab ni dibeli untuk diadakan dalam rumah masing-masing. Mu'assirah ni contemporary lah, kalau kita panggil bahasa jargon dalam bahasa Melayu ni contemporary. Fiqh-fiqh yang dibawakan fatwa berkaitan fatwa-fatwa yang baru dan yang dibahaskan sekarang. Di antaranya disebut, dia kata apa? Syekh Dr. Yusuf Qardawi menyebut orang Islam dituntut melakukan semua ibadat, iaitu mendirikan sembahyang, solat, membayar zakat dan berpuasa dalam bulan Ramadan dan mengerjakan haji jika berkemampuan. Sesiapa yang meninggalkan salah satu ibadat ini tanpa keuzuran, masa raja dia buat lolak, tinggal ikut teradap dia. Bukan tak boleh semayang. Dia bangun pagi ni, buka tengok, tanyalah ustaz. Tapi hantu raya semua tak mayang subuh pagi tadi. Maka kalau dia orang yang ada iman, dia dah terlepas, maka dia khada. Dok, dia kata tak apalah, Allah faham kot, jangan dia buat lolak macam tu. Kita tinggal ganti. Yang pelik duha dia semayang. Duha semayang 8 rakaat, bukannya 2. Maka jangan dipilih-pilih itu tanpa keuzuran, maka dia telah melampaui batas terhadap Allah. Kerana apa? Meninggalkan benda yang cukup asas. Allah bagi kita oksigen, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita pasangan, Allah bagi kita anak-anak, Allah bagi kita sekalian nikmat di atas muka bumi ini tanpa diberikan satu bentuk pajakan dan kos pun. Kalau Allah letakkanlah kos, sebabkan kos apa? Kos duk sedut oksigen. Kena lubang hidung besar semua kapal pula dia sedut sehari banyak mana dia seorang. Ada kita bayar? Tak bayar, free of charge. Maka sepatutnya sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah, maka buatlah apa yang Allah perintahkan. Hak tu je kena buat 5 waktu. Kalau Nabi tak negotiate dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj 50 waktu demam tuan-tuan dengan saya. Kira semayang je kita tak ada buat benda lain lah. Tapi atas besar hatinya Nabi SAW memahami tentang umat yang kita semua, maka jagalah hak 5 tu. Ambil hak 5 ni pun duk buat balok liat juga. Patut bedai tengah belakang tu kalau jenis duk tinggal semayang lagi. Maka kita usahakanlah bersama mendidik diri kita meletakkan kewajipan solat ini adalah bentuk benda atas tanda kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul.
itu adalah kewajipan bukan pilihan, insya-Allah. InsyaAllah. Saya terbayang yang Ustaz kata 50 waktu semayang tadi Ustaz. Rasanya kalau 50 waktu semayang ya, tanyalah Ustaz kita ni 3 kali ke 4 kali berhenti Ustaz untuk semayang tu. Untuk berhenti semayang Allahu Akbar. Baik Ustaz, sebelum kita ambil soalan Facebook yang seterusnya untuk penonton-penonton kita dan juga mungkin ada soalan dari talian ataupun panggilan. Biasa kadang-kadang ada juga Ustaz orang yang dia berpendapat macam ni. Dia kata, saya ni dia kata masuk dalam bulan Ramadan, saya puasa Ramadan ni saya pegang lah. Dia kata semayang fardu pun saya pegang lah. Dia kata tapi yang sunat-sunat ni saya tak nak buat lah. Dia kata sebab saya fokus yang dia punya yang wajib sudah lah. Dia kata puasa tu wajib, semayang fardu 5 waktu wajib, kalau tarawih tak payahlah. Dia kata bangun malam tak payahlah. Dia kata saya fokus yang wajib tu je. Dia kata kalau orang nak buat silakan, saya tak nak. Dia kata jadi macam mana Ustaz untuk pandangan Ustaz pula orang yang dia fokus kepada wajib tu saja, yang sunat-sunat ni langsung dia tak layan Ustaz, bagaimana? Baik, satu soalan yang sangat baik untuk kita sama-sama ambil sebagai kebaikan untuk kita. Baik, alhamdulillah, yang pertama jaga yang wajib tu dah baiklah. Jangan duk buat satgi dengar dia kata lepas ni tak ada jaga wajib, ambil sunat pula dah. Selalu duk buat dah wajib, ada orang duk buat macam tu pula. Kerana menjaga kewajipan itu dah memang kewajipan kepada kita. Dan adakah perlu untuk kita tambah kepada yang sunat? Tuan-tuan ketahuilah bahawasanya ketika kita melaksanakan ibadat yang wajib ini, terlalu banyak kelopongan dan kecacatan dari segi ibadah kita. Yang tu confirm. Kalau tuan-tuan nak boleh kalaulah kita buat bancian pada pagi ni yang sedang menonton ada 1,500 orang di Facebook, dekat depan televisyen, tak tahulah banyak mana. Hari ni kan hari cuti kan, awal-awal Ramadan ni kan, duk tengok balok-balok lihat ni tak larat nak buat benda apa dah kan. Maka kalaulah kita gambarkan 100,000 atau 1 juta yang sedang menonton pagi ni, cuba kita tanya diri sendiri, berapa ramai yang subuh tadi dia khusyuk? Berapa ramai yang sedang khusyuk? Belum tentu 10% pun mungkin tak ada. Malah tengah duk semayang tadi duk mat. Allah, dia kata celah gigi ada. Tadi pagi sakar sangat makan. Kan? Ada masuk celah gigi. Dia duk korek hak gigi ni, maka hilang dah khusyuk. Tengah angkat takbir ni, duk gagal poket. Ingatkan gagal berapa? Dia ingat, rokok aku tinggal dalam gagal motor, kabur dalam poket ni. Maka dari segi kekhusyukan, solat ini sangat mudah untuk kita pertikaikan dalam semua jenis aspek kehidupan kita. Betul. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sama je tengah semayang ni macam-macam. Efektif pula kepala otak waktu tu. Kan boleh fikir pula. Kan? Boleh fikir macam-macam. Satgi nak buat ni, satgi nak buat ni. Maka itulah hakikat kecacatan dan yang berlaku dalam solat kita. Maka macam mana nak menampung? Maka di sinilah para ulama mengeluarkan, menyebut inilah fungsi yang sunat-sunat kita buat agar menampung kekurangan dan kecacatan yang wujud dalam ibadah yang fardu kita lakukan. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pula dan Azrin, Allah bagi hanya adalah Ramadan sesudah sembahyang tarawih. Tuan-tuan tersuduk gatai lah. Pergi jumpa Tok Imam nego, Tok Imam Ramadan saya kalut Tok Imam. Jadi kita lihatlah, kita buat tarawih untuk kharah kita buat lepas Syawal nanti. Jangan tuan-tuan, majlis agama mai sekup habis dengan Tok Imam kena rebus lagi. Kan? Maka tak boleh. Kerana ibadah itu Allah dikhususkan hanya dalam bulan Ramadan, dan disebut dalam satu hadis, barang siapa yang melakukan amalan fardu dalam Ramadan diberi 70 kali ganda, dilipat kali ganda. Dan buat amalan sunat diangkat seperti amalan fardu. Maka this is our time, this is the moment untuk kita nak grab the chance. Kalau bos kita umum kat kita, kalau buat kerja sekian-sekian dapat hadiah sekian-sekian, kita pulun sampai tak lena pun tak apa. Maka sepatutnya itulah perbuatan yang sama, dan itulah ditunjukkan contoh oleh baginda Nabi SAW. Bukan ketika Ramadan, 2 bulan sebelum masuk Ramadan Nabi dah pulun dah bermula dari bulan Rejab, Sya'ban. Dan ketika Ramadan tersudut ceritalah memang full throttle terus. Orang Kedah panggil habis meta pusing. Sebab apa? Nak kepada kebaikan, untuk merebut pahala bukan hanya pada yang fardu, tetapi nak kebaikan dari segi yang sunat itu. Maka orang kata apa, makan nasi tak tambah ni tak sedap. Maka sama dengan ibadah, kalau hanya makan yang ambil yang cukup-cukup itu, maka sangatlah kurang adabnya kita dengan Allah. Maka berlebih-lebihlah dalam melakukan amal, kerana berlumba-lumba dalam melakukan amal ini adalah benda yang dituntut. Sebab tu dalam kitab fiqh disebut apa, dalam usul fiqh, mengutamakan isar kepada dalam beribadah kepada orang ni makruh. Isar ni maksud apa? Kita korbankan bagi orang dulu. Contoh mayang tarawih malam kan, duk buat warak terlebih. Pilah Pak Long naik dulu. Kita mengutamakan orang lain tu makruh hukum dia. Patutnya kita kena berebut dulu. Itu nama ibadah. Jangan utamakan. Kalau dalam bab benda lain tak apa.
Dalam bab benda lain okey, kita isar kepada orang, tapi dalam bab ibadah tak boleh. Kita yang kena dahului melalui orang lain. Sebab tu di antara benda yang dibenarkan untuk kita cemburu, apabila kita tengok orang yang boleh melakukan ibadah yang banyak, kita cemburu tu kita buat macam dia juga. InsyaAllah mudah Allah memberikan kebaikan. Maka ambillah kedua-duanya. Yang wajib kita laksanakan sebaik mungkin, yang sunat kita buat juga supaya dapat menampung kecacatan pada amalan wajib tersebut. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita, saya nak sebut Ashwiz Aziz, katanya Assalamualaikum. Soalan saya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah cara didikan untuk mengubah di kalangan ibu bapa yang lebih fokus mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa penuh berbanding mengerjakan solat? Yang kedua, apakah nasihat atau didikan terbaik yang boleh kita terapkan kepada anak-anak ataupun kanak-kanak dan remaja supaya solat cukup 5 waktu sekaligus cuba berpuasa penuh? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga Ashwiz Aziz untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Satu soalan yang baik bagi kita sebagai parenting education, bagi kita sebagai mak ayah pun, tuan-tuan, kadang-kadang ada salah benda yang kita buat, kita kena akui. Sebab tu jangan malu minta maaf kepada anak bila kita buat salah. Ada kata macam mana cara didikan untuk mengubah kalangan ibu bapa untuk lebih fokus kepada ajak solat berbanding dengan puasa. Baik, tak perlu ubah. Mengajar puasa itu dah benda yang baik, cuma meletakkan keutamaan sahaja. Kerana Nabi SAW sebut dalam awal dalam soal ibadah kepada anak ini adalah soal semayang dulu. Bermula daripada 7 tahun diajarkan kepada kita untuk suruh dia, perintahkan dia untuk semayang, tunjukkan dia cara nak semayang. Sampai umur 10 tahun dia masih duk buat ketegak, tak mau semayang, maka ketika tu diberikan amaran dengan keras sikit. Pukul ni bukan jet tengah belakang, kan? Bukan pukul ni berdaya tampak muka dia. Jangan memberikan kecederaan dia, hanya memberikan amaran kata ini benda yang salah. Maka di situ macam mana nak buat, tuan-tuan? Yang pertama, fungsi madrasah kita sebagai mak dan ayah, pendidikan awal anak-anak ni dia tengok apa yang dia nampak. Kalau mak ayah yang jadi tak semayang, insya-Allah anak-anak sangat susah untuk nak dididik untuk solat. Dan benda ni dah dibuat kajian pun. Bila dibuat kajian berkaitan kelas kafar, berkaitan statistik anak-anak yang tidak solat ini biasanya sebab mak ayah tak solat. Maka sebab tu kita ubah hari ni. Jangan duk fikir macam mana nak ubah dunia, fikir macam mana nak ubah diri dulu. Maka dunia akan berubah mengikut daripada kendiri kita mengubah diri sendiri. Maka apa yang perlu dibuat dulu, tuan-tuan? Yang pertama, ajak anak solat dengan kita. Tak kisah sama ada pergi di masjid itu yang paling baik atau semayang di rumah. Disiplinkan diri. Yang kedua, bawa mereka untuk mereka ada kedekatan hati di tempat itu, masjid ataupun surau. Walaupun kita ni rasa kita ni memang pemalas, tak boleh buat bincang sekalipun, maka jangan diwarisi kepemalasan itu kepada anak-anak. Kena usaha buat. Saya bercakap atas kapasiti saya juga sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab. Kita ni kadang-kadang banyak urusan lebih pada menteri lagi. Padahal kan kalut tak mana tapi saja berbuat kalut, maka kena usaha juga bawa anak-anak pergi. Dan anak saya semua laki lagilah, 5 orang laki, mujak mak dia perempuan. Kalau mak dia pun laki, demam saya. Kan, maka nak bawa anak pergi ke masjid dan sebagainya. Ada kekangan, bayangkan 5 orang. Macam tim futsal lah. Saya keeper, depa pergi jadi semua. Kan, maka kena ada santuni mereka dengan cara macam mana. Saya duduk lah kereta, saya abang ada. Okey, Fatih, Faris, Fahim, Fahri, Lud, Arifin. Okey, nak buat apa ni? Saat lagi kalau pergi semayang, siapa yang main, markah akan rendah. Bila markah rendah, dia tak akan ada punishment. Minggu tu tak boleh pegang handphone. Mereka boleh hari cuti saja boleh pegang 2 jam, sejam. Sehari sejam, hari Jumaat dan Sabtu. Tapi kalaulah kredit dari segi pemarkahan itu kurang, maka automatik hari Minggu itu dia akan tidak boleh untuk dia pegang telefon. Saya beli Nintendo letak di rumah untuk mereka main. Reward and punishment is happen. Sampai peringkat dia bertanya pula. Kita buat rule, isteri saya buat rule pula apa dia, untuk buat kerja sekolah buat di masjid. Siapa buat di masjid akan dapat mileage ataupun kredit lebihan. Maka dia pula cari kerja sekolah untuk dia buat, mama jom kita pergi masjid. Sebab apa? Nak buat kerja sekolah. Disiplinkan dia dengan benda-benda yang macam tu, yang membuatkan dia rasa kalau pergi masjid itu akan ada benda yang bawa kebaikan kepada dia. Didik dengan cara apa yang terbaik pada dia. Jangan kita yang nampak terbaik tu, kita tanya dia nak apa. And then reward itu diberikan based on apa dia nak. Yang berpadanan lah. Lagi dia minta benda pelik-pelik pula, tuan-tuan apa ikut demam lagi. Kan? Maka tengok, timbang tara kesesuaian. Anak jantan,
Pergi beli apa anak patung, demam kawan tu. Maka jangan bagi apa yang kita nak, bagi apa yang dia nak mengikut daripada timbangan yang baik, mengikut daripada manfaat kepada dia juga. Maka santuni dia dengan baik dan bagi pendidikan kepada dia. Kenapa solat lebih penting daripada puasa? Kerana itu Allah perintah Allah dan Rasul. Agar dia faham, dia akan ikut insya-Allah. Dan hari ini alhamdulillah saya syukur kadang-kadang anak saya pukul 4 5 pagi, macam 5 pagi dia gerak. Balik dia dengar Fatihah baca Quran sat. Kadang-kadang kita malu. Kita duk lena nak celik mata orang tengok anak sebut macam tu. Kita tak baik sangat, tapi bila Allah menjadikan anak yang baik itulah satu rezeki kepada kita, manfaatkan mereka sebaiknya, maka didik daripada awal. 4-5 tahun tu bawa dia pergi masjid, dia biasakan. Saya naik atas mimbar kadang-kadang khutbah saya bawa anak. Orang nak marah-marah tak panggil sudah. Kan? Maka sebab apa nak didik anak ni, anak saya. Maka saya didik mereka dengan cara macam tu, mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Bukan kata saya pandai, saya pun bukan orang yang pandai. Cuma belajarlah, kita sama-sama belajar. Banyak salah, saya tak malu tu saya minta maaf pada anak. Setiap kali solat saya akan minta maaf pada anak agar mudah-mudahan Allah memberikan akhlak yang baik kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman dia. Dia tak mau dia jauh dari hati dengan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, betul. Sebenarnya apabila kita ni perasan kita banyak memberikan orang kata reward dan juga kita bagi dia satu galakan untuk puasa penuh. Siapa puasa penuh dapat sekian, siapa puasa penuh dapat sekian. Tapi bab solat tak. Siapa yang solat penuh hari ni dapat sekian, tak ada. Dan guna kaedah yang sama dah patutnya kan. Siapa yang puasa penuh, siapa yang solat penuh dapat hadiah yang sama. Tuan-tuan percaya anak akan buat insya-Allah. Betul. Kita biasanya buat pada solat. Baik, sedang penonton, banyak lagi persoalan yang ingin kita ajukan selepas ini dan kita ambil dari penonton-penonton, tapi ruang untuk kita berikan berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton istimewa Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa Ramadan seindah kasih. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin Mahisa dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan Umar. Puasa kepada Ustaz dan Dai. Selamat puasa juga Tuan. Puasa Ramadan Karim insya-Allah. Ya, Ramadan Karim ya. Silakan soalan tu. Bagus Alhamdulillah. Bagus. Dah, ni soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ya, ayah lah, saya pun ayah juga Ustaz. Kadang-kadang jenis ayah ni dia nak anak dia bagus semua, tak ada yang ketegak, tak ada yang semuanya elok-elok belaka. Tapi buat puasa ni kadang-kadang dia didik, kadang-kadang ikut juga geng-geng plastik hitam ni, payah ni tak lagu ni. Jadi tak tahu lagu mana, ada haru biru dia buat dia. Dia nak anak dia bagus tapi dia jadi lagu lain pula dah. Jenis orang kata balok liat, nak bangun subuh, nak bangun sahur pun kadang-kadang kena jerit dia isteri dah 3-4 buah rumah dengar baru nak bangkit. Jadi ni yang masalahnya Ustaz. Jadi soalan saya, bagaimana cara kita nak ambil kira ayah yang lagu ni? Kerana masalah anak ni dia ikut cara ayah, ikut acuan dia. Tu yang jadi masalah. Kadang acuan pun tak pernah betul. Jadi itu bagaimana cara kalau nak mendidik anak yang kalau ayah yang ketegak lagu ni dan jenis balok liat juga nak puasa ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar untuk soalannya berkenaan dengan ayah mahukan anaknya menjadi seorang yang baik dan bagus, khususnya berkenaan dengan puasa dan juga solat, tetapi dia sendiri yang tidak melakukan perkara tersebut. Bagaimana status ataupun situasi ayah seperti ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada kanda saya Tuan Umar dan juga dari Azrin atas soalan yang baik. Memang muhasabah untuk saya juga sebagai seorang ayah. Yang pertamanya, kita hari ini kita sedang cuba mencari formula untuk mengubah orang. Kita terlupa formula yang terbaik sebenarnya ada pada diri kita adalah mengubah diri. Kita duk cari ni, duk kaji macam-macam, macam mana cara nak kaedah, nak beli, download apps tu lah, pegang benda ni lah, cari motivator lah, cari apa semua. Tuan-tuan, formula mengubah orang ini sangat complicated. Sebab dia sangat subjektif. Orang ni macam ni, orang ni. Tapi tuan-tuan, formula untuk mengubah diri confirm tuan-tuan tahu. Sebab tuan-tuan kenal diri sendiri. Betul. Maka sebab tu
Saya teringat ada seorang hamba Allah di saya kuliah di Terengganu. Ada seorang ayah ni dia main dia salam, dia peluk. Cara dia peluk tu kita tahulah ni mesti ada something wrong somewhere yang sedang dia nak kongsi. Saya habis dia peluk tu, saya kata abang, kita jumpa selepas kuliah. Habis tu dia jumpa lah, dia kata ustaz, dia kata saya ni memang kaki pil kuda. Dia luahkan perasaan kaki pil kuda. Lepas tu dia kata tak pernah semayang. Lepas tu mencuri pula, dia kata memang dia ni modus operandi, dia punya SOP dia, standard of procedure dia adalah modus operandi pencurian dia adalah curi di masjid. Curi slipper, kasut-kasut jenama kat masjid, motor, dan dia jual. Kalau kita orang buih ni memang balik awal ni jahat sungguh panggil kan. Tapi apa yang menariknya dia kongsi, dia kata ustaz tu dulu dia kata, tapi dia kata the moment mula dia nak berubah, dia kata bayangkan isteri yang dah tahu dia sebagai kaki pencurinya, pil kudanya, tak pernah semayang, puasa atau sudah kira lah. Anak-anak pun kenal ayah dia macam tu. So macam mana nak mengajak anak dan isteri dalam berubah, benda tu jadi mustahil dia kata. So apa yang dia buat adalah, tuan-tuan, saya pendekkan cerita, dalam tempoh 6 bulan ke setahun dia ubah diri dia. Sehingga kan dia kata apa Ustaz, saya nak pergi ke, dia panggil nak pergi ke masjid ni, dia kata ambil piyuh, dia panggil piyuh, orang panggil piyuh, sumbat dalam poket. Sumbat dalam poket. Saya kenapa sumbat poket? Dia kata takut isteri tahu. Isteri tanya abang nak pergi mana? Dia kata nak pergi lepak, kedai makan, nak pergi main lah apa, jumpa kawan. Dia pergi masjid. 6 bulan tak ada siapa tahu dari segi anak isteri. Dengan izin Allah, istiqamahnya dia 6 bulan, dia duk buat perangai macam tu, main masjid, dia mengaji, dia ubah diri dia pelan-pelan, islahu nafsi, mengubah diri dia. Dengan izin Allah, dia kata ustaz, tiba-tiba isteri yang tak pernah semayang macam saya dulu, saya balik satu hari tu saya nampak dia semayang. Isteri jadi takut, dia tengok dia waktu suami ni nampak isteri jadi takut. Oh, abang takut suami ni marah. Tapi dia kata saya menangis waktu tu ustaz, tengok isteri saya macam tu. Dia pergi peluk isteri dia. Dia kata sayang dah lama ke semayang. Bini pun kata abang, saya dah 6 bulan dah belajar semayang. Dia kata tarikh yang sama abang pun belajar semayang. Tapi dua-dua malu. Dulu perangai macam hantu raya dua-dua, tiba-tiba berubah jadi hantu yang dah bertaubat, masuk mengucap kalimah syahadah ni. Jadi tiba-tiba Allah pertemukan sendiri. Dan dia kata anak-anak yang tak pernah diajar pasal semayang, the moment dia ubah diri dia, Allah mengubah anak-anak macam ada Swiss. Maka hari ni tuan-tuan, kita nak cari Swiss nak ubah orang ni takkan jumpa. Tapi kita ada Swiss nak ubah diri sendiri. Maka sebab tu kalaulah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu sekalipun, kita nak ubah anak-anak kita, kita ubah kita. Sebab tu kita cerminkan pandangan kita, tengok muka anak kita, the moment dia jenis ketegak, dia tak dengar cakap, tuan-tuan ketahuilah itulah kita. Hari ni anak-anak kita payah nak semayang, payah nak bangun subuh, payah nak bangun sahur, itulah cerminan kita. Sekarang juga tuan-tuan, telefon mak ayah kita, minta maaf terus kepada dia. Mak, ayah, cik minta maaf sebab dulu zaman cik kecil, cik payah nak dengar cakap mak, payah nak bangun subuh, payah nak bangun sahur. Tuan-tuan, insya-Allah anak tuan-tuan akan esok akan mudah bangun. Sebab kita sedang berhutang dengan mak ayah, maka Allah kembalikan, menzahirkan akhlak yang sama daripada anak-anak kita, cerminan yang sama. Kerana Nabi sebut fa abawahu, mak dan ayahlah yang mencerminkan, yang memberikan pendidikan awal kepada anak-anak. Maka tuan-tuan, tak perlu ubah dunia, tak perlu ubah orang, ubah diri sendiri. Allah akan ubah sekeliling kita mengikut daripada perubahan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu dia kan. Biasanya bila mana dalam kehidupan kita ini kita melihat di mana keburukan manusia, tetapi kita terlupa di mana kesalahan kita, supaya diperbetulkan, dapat juga memperbaiki manusia. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azin dan Ustaz. Soalan dia begini Ustaz. Bagaimanakah bentuk balasan yang diceritakan di dalam Al-Quran bagi golongan orang-orang yang berpuasa tapi tak solat? Itu soalan dia begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan untuk soalan ini berkenaan dengan apakah yang disebutkan di dalam Al-Quran kepada orang yang melakukan ibadat puasa tetapi solat dia abaikan. Adakah ianya telah pun disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, dalil-dalil yang menceritakan tentang balasan kepada mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada rakan pemanggil. Tuan-tuan, sebelum kita nak jawab soalan yang cukup baik ini, tuan-tuan, saya nak mengajak ada 2,000 orang yang sedang menonton, masya-Allah, pagi ni tinggi. Maka 2,000 orang ni boleh tak bantu untuk share rakan-rakan di Facebook kita agar diberikan manfaat yang sama kepada orang lain. Tu Ustaz, saya tengok Go TV nak share macam mana? Kan share TV kat jiran kot. Tak payahlah buat panggil lagu tu. Nah, buka kod Facebook, tekan je butang share. Tak rugi sikit abu. Sekupang pun duit kita tak telan. Tapi dah automatik pagi ni
dah dikira dalam buku amalan. Sebab apa? Menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dia tu Ustaz, Facebook saya tak ada kawan-kawan tengok. Tuan-tuan jangan risau, insya-Allah akan ada orang yang menonton. Mungkin dengan sebab tuan-tuan kongsi ada orang masuk Islam, mungkin sebab perkongsian tuan-tuan ada orang dapat ilmu, mungkin sebab perkongsian tuan-tuan ada orang mengisi hari di hari ni dengan majlis ilmu. Jadi tolong saya, bantu saya untuk sharekan agar manfaat itu dapat kita sebarkan meluas. Kalau 2,000 orang yang sebarkan, akan ada 2,000 perkongsian kebaikan pada pagi ini, free of charge kita dapat tanpa mengeluarkan apa kos. Baik, menjawab soalan tadi, adakah disebut tentang ancaman? Tuan-tuan, disebut dalam kitab Jam'un Fawaid, kisah ketika mana Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi balik dari Isra' wal Mi'raj, di antara orang yang paling banyak Nabi melihat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kelompok manusia yang sedang memecahkan kepala mereka. Apabila ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapakah mereka ni ketika mereka hidup? Jawab malaikat Jibril, mereka lah satu kelompok manusia yang ketika hidup mereka tidak solat. Mereka enggan sujud kepada Allah, dalam arti kata lain mereka tidak solat dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan bayangkan memecahkan kepala dan diulang perbuatan tersebut. Kita tuan-tuan hari ni bukan pecah kepala, kan? Tengah-tengah duk makan nasi semalam kalut, puasa dia jadi kalut tuan-tuan, tak ada azan duk lambung cok badak ni dengan kuih Melaka. Dengar je azan Allahu Akbar, bub dia sumbat dua-dua kuih Melaka dengan cok Melaka. Cok badak dengan cok Melaka bila duk bub nak kunyah tu dia kalut sangat, tergigit. Jadi macam ulcer. Sakit ulcer? Oh, sakit Ustaz. Oh, sakit, jangan dia buat pasal. Kita gigit lidah sendiri, gigit ni anggota tubuh badan sendiri pun sakit. Tuan-tuan bayangkan nak pecahkan kepala dan diulang perbuatan tersebut, maka sudah pasti satu bentuk azab yang tak mampu pun kita nak memikirkan macam nak menahan. Hang tahu suruh sembang, hang 3 line ke 7 line ke, hang tok ayah kawasan, nenek kawasan sekalipun, pasti tak mampu kita nak menahan. Sehingga kan Nabi sebut dalam hadis yang lain, ada lebih kurang 14 ancaman ni Allah bagi kepada orang yang meninggalkan solat. Allah bagi apa? Di antaranya disebut 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 di alam kubur, dan 3 selepas mana di alam mahsyar kelak. Itu disebut dalam hadis Nabi. Ada 14 ancaman. Nanti kita akan kongsikan insya-Allah kalau ada waktu ruang masa berkaitan bagaimana 14 ancaman kepada orang yang meninggalkan solat ini. Dunia, mati, kubur, mahsyar, fikih semua alam. Jangan ada buat lolak. Kalaulah pada maksiat yang lain ni, dia takkan ada ancaman-ancaman sama di dunia atau akhirat dia. Tapi tuan-tuan tinggal semayang, pakej dia dunia, pakej ketika nak arwah yarham tu, sakaratul maut, pakej ketika alam kubur, alam sebelah mata, dan yang pakej yang keempat dia alam ketika mahsyar. Maka sebab tu this is not negotiation untuk kita berbahas, ini adalah compulsory untuk kita ikut. Kewajipan. Subhanallah. Ada 14 ancaman saya sebentar tadi Ustaz sebutkan kepada kita, tapi Ustaz belum ceritakan apakah ancaman itu satu persatu. Tapi yang Ustaz sebutkan awal tadi pun sudah pun menakutkan, iaitu ketika pada peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi melihat mereka yang memecahkan kepalanya, elok pecah balik, elok pecahkan balik. Itu adalah mereka yang enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil soal di Facebook dari sahabat kita Mak Etun. Katanya, Assalamualaikum. Adakah cukup hanya buat yang wajib sahaja, solat fardu di rumah dan puasa, kaki berat melangkah ke masjid untuk berjemaah, solat sunat tarawih, solat Jumaat, dan itu pun ikut mood katanya. Solat Jumaat ikut mood ya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Mak Etun untuk soalan ini, insya-Allah. Baik, silakan Ustaz. Baik. Kerana di dunia saat kita mengikut mood pada ibadah, kita takut-takut dalam keadaan mood yang tak baik nanti dapat kepada di akhirat. Yang tu kita takutlah tuan-tuan. Na'udzubillah. Baik tuan-tuan, pegang macam ni tuan. Apa jua amalan yang kita buat tuan-tuan, bukan kita buat untuk Allah. Allah tak untung apa-apa pun. Kalaulah satu alam ni kalau satu alam ni buat baik tuan-tuan, melakukan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, tak menambah apa-apa pun di sisi Allah. Satu alam ni, maksudnya saya, tak ada, semua tak ada langsung. Ahli maksiat ni tak ada satu pun menguntungkan Allah. Dan tuan-tuan, di saat satu alam ini melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengurangkan sedikit pun kebesaran Allah. Pegang yang tu. Habis yang kita duk melakukan ibadah, semayang, tungging terbalik, puasa, zakat, haji lah, segala bentuk benda amalan itu siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri.
Betul lah dia kata kubur asing-asing. Betul kubur asing-asing dengan amalan yang masing-masing. Betul tuan-tuan. Cuma yang kata kubur asing-asing ni dia pun berhujah kata kubur masing-masing kan. Dengan dia kata maksud dia buat ni biar dia tanggung. Sedaplah atas dunia hang sembang macam tu. Hang tak tahu waktu hang mula pejam mata mati tu hang menyusahkan orang dah. Kalau hang mati-mati hang terjun kambuh sendiri, tanam sendiri, ada elektrik, ala automatik semua tak ada masalah. Tak menyusahkan orang. Dan kamu akan menyusahkan diri sendiri di saat bermula daripada alam barzakh. Alam barzakh ni Sayyidina Uthman kata apa? Manazil, tempat yang kita akan transit dulu. Sebab tu ingat, di antara amalan sunat dan wajib yang kita buat bukan untuk sesiapa. Allah tak berhajat pun kepada amalan kita. Tetapi yang ruginya adalah kita sendiri apabila tidak melakukan amalan kerana tuntutan itu pada kita. Tak buat, hang tunggu Ustaz. Maka sebab tu ambil faedah tuan-tuan, kita buat bukan untuk orang, kita buat bukan untuk siapa, tapi adalah hak yang perlu kita tunaikan pada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz garang betul Ustaz pagi ni. Dia bukan garang, cuma dia punya lapak ayak. Dia pun tak sedia ayak pagi ni. Nak sampaikan betul-betul tu kan. Baik. Okey, banyak lagi kita nak bicarakan selepas ini berkenaan dengan puasa. Tapi tak solat, kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, kembali bertemu untuk meneruskan perbincangan soalan-soalan yang anda semua penonton-penonton ajukan kepada kami. Terima kasih. Kami ucapkan soalan yang cantik, menepati pada topik perbincangan dan sesuai untuk kita bawa dan berikan pencerahan supaya dapat diberikan ilmu-ilmu kepada penonton-penonton semua. InsyaAllah, terima kasih kepada anda semua. Puasa tapi tak solat. Kita hari ini banyak yang sedang berfikir. Dia kata, yalah, mungkin kita nak luaskan lagi ruang perbincangan kita. Kita kata, macam mana kita nak ajak orang supaya rasa cinta dan seronok untuk datang solat berjemaah, mengimarahkan masjid. Dan tadi pun kita ada sebut berkenaan dengan Masjid Murtada Dakwah Center kan, ataupun Masjid Madat, yang mana masih lagi dalam proses pembinaan dan dijangka akan siap tidak lama lagi. Kita nak tanya sikitlah pada Ustaz kan, selaku wakil dari Madat itu. Macam mana pendekatan yang dilaksanakan oleh pihak Madat sendiri untuk nak ajak orang ramai datang ke masjid, solat berjemaah, imarahkan masjid, khususnya anak-anak muda yang hari ini agak jauh dari masjid, nak tarik mereka supaya sampai dan seronok untuk bersama-sama dalam apapun program yang dilaksanakan di masjid. Silakan Ustaz untuk pendekatan. Baik, saya sangat berpegang dengan prinsip disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berkata dirilah anak kamu ikut zaman mereka kerana mereka hidup zaman kita. Maka tuan-tuan, yang pertama, when we cannot beat them, join them. Yes. Jadi kita tak boleh nak melawan fitrah keinginan mereka, maka kita cuba untuk bersama. Sebab tu kalau di Madat ni orang kata apa ni Ustaz selalu sangat duk ikut budak-budak. Contohnya kita buat tournament Beyblade, kita buat karnival bola sepak, kita buat tayangan bola sepak, kita buat tournament PUBG. Yang ni yang latest insya-Allah Ramadan ni kita akan buat tournament PES dan FIFA. So kita menarik anak-anak muda dengan cara macam tu. Betul kalau alhamdulillah tuan-tuan, Madat ni didokong oleh sukarelawan anak-anak muda. Hang cangkul, hang cuci, rumah kucing, semua anak-anak muda. Kalau semalam kita buat bubuk lambuk hampir berapa? 500 ke 1000 pack. Kita buat buka puasa lebih daripada 500 orang. Anak-anak muda yang boleh tolong. Bukan kata kita menafikan maklum-maklum pakcik-pakcik yang berumur. Tak, cuma saya suka kekuatan tenaga anak-anak muda ni apabila mereka salurkan pada tempat yang betul. Sebab tu kalau imam-imam tarawih kita pun kita susun sepanjang Ramadan ni, memang tak relax punya hak muda-muda ni. Semalam imam kita umur 13 tahun tapi baca, ya Allah, dia berhenti juga rasa nak marah. Apa baca pendek sangat ni? Kalau boleh bacalah satu muka surat. Sebab apa? Kelangsungan suara lunak, tak macam kita dah balik dah. Halqum besar ibu jari ni bunyi suara pun tak apa nak clear dah. Ni umur 12 tahun, lunaknya suaranya, subhanallah. Halus halus. Jadi itulah kita fokus kepada pembentukan, menarik anak-anak muda ini dengan apa program yang mereka suka dan kita dakwahkan mereka dengan cara yang santai, insya-Allah, mudah-mudahan. Tu saya rasa yang tournament sukan apa? E-sport tu saya ada saya tu hujung Ramadan ni. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Masjid Madat masih dalam pembinaan. Jadi mungkin penonton-penonton pun nak dengar juga berkenaan dengan progres ataupun perjalanan terkini, status terkini masjid tersebut, dan juga kalau ada mereka di luar sana yang nak menyumbang, masih lagi nak menyumbang, berinfak, bagaimana Ustaz? Di mana caranya? Okey, baik. Alhamdulillah untuk masjid, sebab kita
di kawasan kita ni satu masalah kekangan dalam masalah ayak lah. Kan misalkan kita tak boleh nak cater time sepatutnya kita buat perasmian pada awal Ramadan, tapi insya-Allah besok malam kita akan bermula dengan Muzammil Hasballah yang akan datang ke masjid kita menjadi imam. Jadi ruang solat utama kita akan guna pakailah, walaupun masih ada kekangan-kekangan yang di bawah, contohnya di ruang bawah masih ada kapsul hotel, ataupun tandas lagi satu masih belum dapat siap sepenuhnya. Masih ada kekurangan buat finishing ni, nak buat bedak, nak buat gincu sikit, nak buat bulu mata tu, benda-benda yang ujung-ujung tu lah yang akan mengambil ruang waktu yang ni. Tapi insyaAllah ruang solat utama hari ni pemasangan kapet pagi ni, dan insyaAllah pembersihan secara penuh, dan esok malam kita akan guna pakailah. Masih tidak sempurna, tapi insyaAllah kita akan manfaatkan sebaik mungkin insyaAllah. Dan masjid ni bukan sekadar hanya masjid. Kalau tuan tengok di atas tu adalah macam ada line cermin tu, bukan saja cermin nak seluruh muka masing-masing nak suruh make up berbedak tak, tapi lah ruang yang digunakan sebagai ilmu falak. Di dekat dengan masjid ni ada rumah kucing, dan ni bukan takat rumah kucing, ni taman kucing yang boleh menampung kapasiti lebih dari 500 kucing. Jadi tuan-tuan kalau tak main masjid, saya ambil kucing ni lah duduk dalam saf. Jadi malulah kita. Jadi kita ambil manfaat. Jadi kita tengok di ruang depan ni pun, ini yang gambar beberapa hari yang lepas, dan sekarang dah siap dari bahagian depan. Dan insyaAllah untuk kegunaan malam esok kita rasa mungkin 80-90% itu dah disiap siaga untuk diguna pakailah. Dan bukan takat itu saja tuan, masjid juga ada satu pusat pengoperasian pengurusan jenazah untuk pengurusan hang cangkul kita. Sebelum siap masjid pun kita dah urus jenazah lebih daripada 2,000 jenazah secara percuma. Jadi waktu siap masjid ni insya-Allah saya rasa lebih banyaklah kebaikan yang boleh kita guna pakai. Penduduk di Kedah tu kita dapat menggunakan secara percuma untuk mandi dan menguruskan apa-apa jenazah, sebab kita dah ada tim yang akan bantu untuk uruskan. Dan Batu Piramli kata hidup susah mati pun susah, sebab memang perlukan kos. Kalau duit tak ada jangan mati lagi tuan-tuan. Kena usahakan agar ada kedamaian yang baiklah insya-Allah. Dan untuk kempen kita pada kali ini ni berkat awal Ramadan ni, Ramadan yang kedua tuan-tuan, yang buku saya sebut tadi tuan-tuan, bila tajuk kita saya dimaklumkan tajuk berkaitan puasa tapi tak solat. Jadi pihak kita di Madat kita tulis buku berkaitan puasa tak solat ni. Jadi banyak yang dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Sebab saya pada satu nak mahir satu benda adalah dengan menulis. Maka sebab tu saya dan tim bila setiap kali dapat tajuk, kita akan luangkan masa untuk kita tulis buku berkaitan apa yang nak dibahaskan, agar tidak kosong perbincangan tu ikut nak meletek semata-mata. Tak maulah, kita berdasarkan dalil insya-Allah. Dan dalam buku ni sebut banyak ancaman dari segi hukum secara terperinci. Jadi tuan-tuan, buku ni yang asal kita tak jual. Kalau tuan-tuan tengok di awal ni pun kita tulis hak cipta bersama. Biasa orang tulis apa? Hak cipta terpelihara. Hal ni tak pelihara sangatlah. Sebab pada saya ilmu ni dah dikongsi bersama. Jadi tuan-tuan boleh ambil, download, tuan-tuan boleh cetak, tuan-tuan bagi sedekah kepada orang. Mungkin dia baca, dia nak solat, dia faham tentang hukum, dia faham tentang macam mana cara nak jaga solat, itu adalah satu kebaikan. Dan bukan takat buku ni saja, ada lebih kurang 60 e-book. Demam tuan-tuan kalau baca. Kan? Ramadan baru 30 hari, buku 60. Satu hari 2. Satu hari baca 2. Jadi tuan-tuan 60 e-book ni tuan-tuan berwakaf dan tuan-tuan akan dapat secara percuma. Dia kata, Ustaz nak wakaf 1,000 duit tak ada Ustaz, dah beri peluk dakap dengan kuih raya baru ni. Kan, kuih Elmer London lah, kuih apa jenis Mengkarung lah, kuih apa puluk dakak tak apa semua. Tak kisahlah tuan-tuan. Duit dah tak ada, jangan risau, tak wajib 1,000. 100 boleh, RM10 boleh, atau tolong bantu sebarkan. Contohnya dari Azri ada berapa beradik? 5 beradik, 6 beradik contohnya. Kongsi dengan adik-beradik, jom kita collect RM100, 6 orang dapat 600. Maka gunakan manfaat 600 khusus buat mak ayah kita. Jadi Ramadan ni rebut peluang. Kalau nak infak di mana Ustaz? Okey, tuan-tuan boleh pergi ke madatcenter.com, tuan tengok pasal yang dalam skrin tuan-tuan, madatcenter.com, tuan-tuan boleh tengok perkembangan dan semua ada dalam tu. Ataupun ambil nombor akaun ataupun QR, boleh ada QRP tu yang canggih-canggih sikit, maklum-maklum yang T20 yang kayangan-kayangan ni boleh pakai yang QRP pun tak ada masalah insya-Allah. Jadi semua boleh anticipate dalam perjuangan kita ni tuan-tuan. Kita tak tunggu siap pun. Tuan-tuan, sekarang masjid tak dapat digunakan ruang solat 3 hari. Kita sembahyang kat dataran masjid. Setiap malam 200-300 orang sembahyang. Semalam hujan. Rasa macam cerita Sembilu. Sembahyang dalam keadaan hujan turun. Rasa sepoi-sepoi basah. Maka kita ambil manfaat. Kita tak perlu tunggu sempurna. Kita nak kepada kebaikan dalam ibadah, nak kepada mengejar kesempurnaan. Betul. Dalam masa yang sama, tak tunggu perfect pun insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom saya mengajak tuan-tuan dengan rendah hati. Sebab saya, kenapa masjid jadi agak delay juga sebabkan kekangan kewangan lah. Kewangan ni memang Allahu Akbar. Moloreh dah saya ni. Kan, tak ada apa dah.
Kan semalam demam, saya demam semalam tapi pagi ni kena mai juga rasa sebab nak kena selesaikan juga hutang. Jadi saya mengajaklah berkat 2 Ramadan ni tuan-tuan, kalau 19,000 orang menonton 1.9 juta hutang kita dapat settle pagi ni insya-Allah. Kalau tak tuan-tuan saya kena pinjam dekat dengan Azril lah insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Jadi jom sama-sama insya-Allah. Jangan mencari kesempurnaan tetapi kita cuba untuk menyempurnakannya. Baik, itu tadi sedikit info dari Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan Masjid Murtada Dakwah Center yang akan siap tidak lama lagi insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kita bertemu kembali, duduk di meja perbincangan, ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton semua, nak jawab, nak bagi betul-betul kefahaman kepada anda. Dan saya di sini juga nak menantikan lagi kupasan-kupasan dan perbincangan untuk puasa tapi tak solat. Ya, baik. Okey, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook ya. Intan Zurina Abdul Razak katanya, Assalamualaikum Ustaz. Seorang saudara baru memeluk Islam beberapa hari sebelum Ramadan tetapi masih belum dapat menguasai solat sepenuhnya, namun beliau cuba untuk berpuasa. Soalan saya, adakah beliau sepatutnya lebih fokus untuk menguasai ilmu puasa terlebih dahulu dan ilmu solat terlebih dahulu daripada puasa, sekiranya puasa itu membuatkan dia terlalu letih? Terima kasih Ustaz untuk soalan, untuk jawapannya, dan terima kasih untuk sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Satu soalan yang cukup cukup baiklah untuk menimbang tara dari segi aulawiyat, mana menjadi keutamaan. Baik, kalau tanya di antara puasa dan solat mana menjadi keutamaan, dua-dua menjadi keutamaan kerana dia bukanlah bakat ataupun ala kad yang perlu kita pilih. Dia cerita dia bukan kita pergi kedai, kita boleh pilih nak makan tom yam, lepas tu nak makan nasi putih tak. Maka dia adalah satu bentuk, dia kira macam mi rebus, dia datang mi dengan sekali dengan kuah. Itu kewajipan. Kalau nasi kita boleh pilih nak makan lauk apa, tapi mi rebus ni memang mi rebus dah. So itulah rukun. Rukun ni dia datang dengan sekali, dia tak boleh pilih. Kalau you makan mi saja cacat. Mana boleh mi rebus kuah laksa? Mi tanpa dia kata nak mi tak mau rebus. Nak mi tak mau kuah. Pelik, nak laksa tak mau kuah. Tak boleh berin. Otak kita, ni tak mabuk pergi kuda, mesti kena gam bagi jadi. Maka secara asasnya kita faham, puasa adalah kewajipan bagi mukallaf atau orang yang dah tertaklif dengan hukum syarak. Maka bila dia tu muallaf sebelum tu, dia dah masuk Islam, bila masuk Islam menjadi satu kewajipan kepada dia untuk berpuasa. Tapi dia tak pandai lagi buat puasa, tak pandai lagi solat. Mana dia perlu fokus, maka berpuasa dan belajar pasal solat. Faham? Puasa terus belajar pasal solat. Tapi macam mana Ustaz, dia jadi penat, letih dan sebagainya. Tuan-tuan tahu tak, orang yang makan banyak lebih letih daripada orang yang tak makan. Ini fakta. Orang yang makan banyak lagi letih daripada orang yang tak makan. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut di antara musuh kepada ilmu adalah orang yang banyak makan, orang yang banyak tidur, orang yang banyak cakap. Tiga yang banyak ni menjadi musuh kepada ilmu. Maka banyak makan ni, saya untuk pelajar-pelajar saya mau saya jaga sungguh buat pemakanan dia orang. Kita kira berapa kalori setiap hari agar dari segi kecukupan makan yang cukup, jangan lebih. Dan dia tak ada obesiti. Nabi sebut wa'an jismihi fi ma ablahu. Ditanya kepada seorang manusia tentang jasad dan tubuh badan, pada macam mana dia jaga. Maka sebab tu terima kasih kepada Puan Intan. Dan alhamdulillah saya pun ada seorang mu'alaf yang baru diislamkan beberapa bulan yang lepas, dan tahun ni tahun yang pertama dia berpuasa.
Yang syoknya sebelum masuk Islam kita dah ajak dia puasa tahun lepas. Dia tak masuk Islam lagi waktu tu. Tapi dia dah belajar untuk berpuasa. Dia ada gastrik. Tapi alhamdulillah bila pagi dia mula dengan kurma, dia water drill bagi cukup. Tak ada masalah gastrik. Dia kata sebelum ni kalau tak makan 13 jam ni memang confirm hospital lah. Tapi dengan izin Allah kemarin boleh puasa sehari tanpa gastrik. Maksudnya bukan pada makan atau tak makan, pada disiplin susunan diet pemakanan yang betul menentukan kesihatan kita. InsyaAllah moga yang masuk Islam tadi teruskan berpuasa dengan kadar yang kamu mampu lah. Kalau tak mampu, sebab dia tak biasa lagi mungkin kan sebagai, cuma tapi insyaAllah mampulah. Saya rasa dengan kadar kita di Malaysia 13 jam okey. Kalau saya duduk di Mesir dulu 15 jam. Ada negara-negara ni Guhit Gostan lah apa semua tu, Antartika lah, negara yang musim sejuk ni siang dia musim panas, siang dia akan jadi panjang. Ada negara yang 19 jam berpuasa. Hak tu demam lah. Hak tu kira sahur dengan berbuka tu sama lah. Tak beza, 4 jam ya beza dia. Kan? Maka mudah-mudahan Allah memberikan kelangsungan kefahaman yang baik insya-Allah. Insya-Allah. Kalau 4 jam macam tu tarawih dia dalam puasa Ustaz? Kira buka puasa, terus tarawih, habis tarawih sahur. Kena tu imam baca panjang pula, mampu balik awal. Tak ada murid. Tak ada murid. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Sirna. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, puasa tapi tak solat. Sebagai seorang peniaga yang mencari rezeki, terutama berniaga di bazar Ramadan, apa nasihat Ustaz kepada kami para peniaga bazar yang mana mungkin ada segelintirnya mengambil remeh isu solat tetapi melebihkan puasa, lebih-lebih lagi untuk mendapatkan rezeki yang berkat untuk diri sendiri, keluarga dan para pembeli. Mohon penjelasan. Terima kasih sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Silakan. Baik, terima kasih Sirna. Soalan yang sangat menjadi kelaziman dalam kelangsungan kehidupan kita hari ini. Kita tengok orang yang berniaga ni banyak, alhamdulillah, menjadi satu kemakmuran yang baik ketika fasa PKP nak berniaga pun tak boleh. Jin boleh lepas sebab apa PKP kan, dia tertahan dengan orang blok. Tapi bila habis PKP alhamdulillah kita tengok orang dah mula ekonomi itulah mula rancak dijalankan. Dan ada kebaikan yang baik. Tapi dalam masa menimbang kebaikan rezeki, ada orang yang menidakkan dan menafikan hak dalam kehidupan yang dibab solat. Alangkah rugi dan parahnya kepada orang yang berniaga dan tak solat, kerana confirm dicabut keberkatan. Confirm. Tapi Ustaz, untung dia Allah, orang main ni beratok tu sampai 3-4 kilometer. Tuan-tuan kena ingat satu benda, dalam hidup kita bukan nak cari banyak, kerana yang banyak belum tentu cukup. Dan kalau cukup pun belum tentu memberikan ketenangan. Dalam hidup ni, kalau tanda manusia yang berjaya pun, dia bukan nak banyak pun, dia nak ketenangan. Dia nak ketenangan. Bukti dia, cuba tengok 10 billionaire di dunia. Tuan-tuan cuba tengok Forbes.com. Tuan-tuan buka Forbes.com, tengok 10 billionaire yang paling kaya di dunia. Daripada 10, 7 bercerai. Maksudnya apa? Bercerai ni benda yang tak best lah. Padahal duit ada. Kan, duit ada. Owner kepada company yang kita tengok ni baru ni bercerai, mereka split harta pencarian, dia dikira sebagai penceraian yang paling tinggi kos di dunia. Sebab apa? Melibatkan puluhan bilion aset yang perlu displitkan. Patutnya dengan duit banyak tu tuan-tuan, bilion ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau dapat 1 juta pun tuan-tuan, maklum kalau beli gelang peluk dakak, maklum bos sampai ke sini pun tak habis maklum. Baru 100,000 lah sampai ke atas ni. Tapi nak abang kata banyaknya duit berbila-bila, tapi belum tentu memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi bila Allah memberikan keberkatan, dia akan merasa cukup walaupun sedikit. Dia akan merasa tenang walaupun kita rasa serabut. Dia akan memberikan kebahagiaan walaupun serba kekurangan. Maka dalam hidup, dalam perniagaan, bukanlah kita nak mencari yang banyak, kerana yang banyak belum tentu ada keberkatan. Tapi nak keberkatan, kerana saat diberikan keberkatan, yang sedikit akan rasa cukup, yang banyak akan rasa nak dikongsi-kongsi untuk pemberian. Maka itulah objektif Ramadan kita. Kita nak berkongsi mana yang lebihan, dan kita nak menadah mana, kita nak mencukupkan mana yang kurang. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Kadang-kadang kita terfikir bagaimana dalam kita mencari rezeki tetapi kita boleh mengkhianati pemberi rezeki. Dia cari rezeki tapi tidak solat, maka membelakangi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fikirkan kembali. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Tuan Ali. Baik, Assalamualaikum.
Ada yang berpuasa tapi mendapat ganjaran di dunia sahaja seperti untuk menguruskan badan, juga tidak dapat ganjaran di akhirat kelak. Okey, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Al-Ali Ali untuk soalan ini. Dapat ganjaran dunia tapi akhirat belum tentu katanya. Niat yang sudah lari Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Al-Ali atas soalan berkaitan kill to bird one stone lah maksudnya kan. Satu batu nak tibai dua burung. Boleh ke tidak dari segi ganjarannya, adakah ditimbang tara dapat baik dunia dan dapat akhirat juga. Yang ini disebutkan di dalam Allahumma salli oleh Imam Syihabuddin Al-Kharafi dalam kitab Anwar Al-Burukh berkaitan berpuasa dalam masa yang sama dia berniat untuk menyihatkan tubuh badan ataupun diet lah, nak jaga kesihatan yang baik. Maka tuan-tuan rahmati Allah atau menguruskan badan dalam konteks ni, maka kata disebut dalam kitab oleh Imam Mazhab Syafi'i menyebut Imam Syihabuddin Al-Kharafi mengatakan bahawa selagi mana tidak mencacatkan maqasid ataupun objektif utama puasa tadi, maka dia tidak merosakkan hakiki pada puasa, maka harus tak ada masalah. Pahala puasa dapat, sihat tubuh badan pun dapat, kan, kontrol tubuh badan pun dapat, paras gula pun makin elok. Semua tu dia akan dapat seiringan. Sebab tu dalam kehidupan kita, di antara doa yang paling banyak, kata Anas bin Malik, aku dengar Nabi baca ni, doa paling banyak dibaca di antara rukun Yamani hingga Hajarul Aswad. Waktu tawaf, maksudnya penting doa tu. Pentinglah waktu yang penting-penting Nabi baca doa tu paling banyak. Yang Allah sebut dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka puasa ada kebaikan dunia dan ada kebaikan akhirat. Tuan-tuan boleh buka buku yang ditulis oleh orang bukan Islam. Tadi saya bagi hujah-hujah semua yang para ulama, tokoh-tokoh ilmuwan Islam kita. Baik tuan-tuan cari bukunya, nama penulisnya Alan Codd. Alan Codd, penulis daripada Amerika Syarikat, menulis buku namanya Why Fast? Kenapa berpuasa? Ini cerita orang muka Islam. Why fast? Kenapa berpuasa? Dan dia menyenaraikan puluhan kelebihan on sign yang ada provennya. Kalau orang bukan Islam pun mampu mengakui bahawasanya kelebihan berpuasa, apatah lagi kita. Maka ambillah faedah ni Ramadan ni tuan-tuan. Saya yakin di Malaysia ni ubat produk yang paling laku dijual sepanjang masa. Yang pertama ubat kuat, yang kedua ubat kurus, yang ketiga ubat putih. Kan? Maka untuk Ramadan ambil yang kedua tadi adalah ubat untuk kurus. Ya, tuan-tuan beli produk-produk lah tuan. Puasa aja insya-Allah akan kurus. Ini makan macam belah saka, apa tu nak kurus. Tuan-tuan, tu namanya angan-angan ti ayam tuan-tuan. Maka jangan mentahikkan diri kita dengan azam yang tak mampu dicapai sebab cara makan yang luar biasa. Maka insya-Allah Ramadan kita kawal pemakanan dalam masa yang sama dapat dalam bab ibadah. Maka mudah-mudahan inilah yang disebut dengan kill two birds with one stone, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab ada kadang-kadang yang dia ni niat memang nak kurus, tapi bila mana datang saja bulan Syawal dia tak dapat capai target itu, maka dia akan rasa sedikit gelisah dan tak tenteram. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Puasa tapi tak solat, satu persoalan yang kita bawakan pada hari ini untuk mengetuk pintu hati penonton-penonton, khususnya kita yang berada dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kita betul-betul bersungguh mengerjakan ibadah puasa tetapi terlupa untuk memperbaiki solat, ibadat yang paling utama. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan, siapa di sana? Saya Siti Rohani daripada Banting. Puan Siti Rohani, silakan soalan puan. Saya ingin bertanya, sebab memang ada lah seseorang tu dia solat tak tinggal tapi puasa tak sanggup sebab dia kata tak tahan puasa, bukan tak tahan puasa, dia tak sanggup berlapar. Dia sihat, dia tak nak puasa. Apa hukumnya? Dia kata nanti bayar fidyah sahaja katanya. Sebab setahu saya fidyah tu hanya orang yang sakit tak boleh puasa. Tapi ini sihat, banyak tak tinggal tapi tak puasa. Itu apa hukumnya? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak puasa sebab tak sanggup berlapar dan dahaga.
Lepas tu dia kata tak apalah, dia kata bayar fidyah ajalah. Boleh ke macam itu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada Puan Rohani daripada Banting, masya-Allah. Soalan yang baik untuk panduan kita bersama. Dia satu jenis perangai juga. Dia panggil orang dah panggil huduh ni. Kan? Sihat, tak ada sakit apa. Kan? Urat besi, tulang dawai semua elok. Tapi saja tak mau semat, tak mau puasa sebab apa? Tak mau lapar. Tuan-tuan, objektif puasa tu nak mengajarkan kita apa? Imsak anil muftirat. Menahan lapar dan dahaga. Dalam masa yang sama apa dia? Untuk menundukkan hawa nafsu. Untuk nak didik semua benda ni, yang terbaik solusinya Allah ajarkan apa? Dengan berpuasa. Dan dengan puasa ni juga Allah sebut dalam Quran apa? La'allakum tattaqun. Dengan kita menjaga puasa sebaik mungkin, Allah akan bagi satu benda yang takkan dapat. Dia ni melainkan dengan ketakwaan tadi, dengan pendidikan daripada dengan cara kita berpuasa. Baik, macam apa keadaan dia? Tuan-tuan, Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan tentang bayan linnas. Orang yang sengaja meninggalkan solat, orang yang sengaja meninggalkan puasa dan merasakan benda itu menjadi kewajipan dengan sengaja. Ni maksudnya, kalau dia puasa, dia tak puasa, lepas tu dia tak memperlekehkan, dia tahu benda tu wajib tapi dia memang tak buat aja. Yang ni tak, dia kata apa? Tak wajib pun ke atas aku. Dengan sengaja mengatakan sedemikian, sedangkan ia adalah merupakan fardu, merupakan rukun, maka di situ boleh jatuh hukumnya keluar daripada Islam. Di sini hati-hati. Di situ hati-hati. Ada orang tanya dia, awak tak semayang? Semayang tak wajib kat aku seorang. Hati-hati. Awak tak puasa ni? Dia kata aku seorang yang tak apa, aku ada pengecualian, aku ada cop mohor yang besar, lesen yang paling tinggi, aku tak puasa tak apa. Hati-hati. Perkataan-perkataan sebut telah dibincangkan di antara oleh Mufti Wilayah Persekutuan, mengatakan bahawa boleh khassa akidah dan perlu untuk mengucap kalimah syahadah balik. Walaupun bergurau Ustaz. Walaupun bergurau. Dalam soal akidah, dalam tak ada bergurau. Malaikat Munkar Nakir dia tak ada nak main ngacican. Nanti dia tanya, ni dulu awak hang nak buat ulak hantar semayang, awak hantar puasa. Dia kata, Allah malaikat lawak je, berdebam 70 hasta hentam dalam tanah. Disebut dalam hadis. Maka sebab tu dalam bab puasa, terima kasih pada yang bertanya, tuan-tuan, mana yang dah tinggalkan tolonglah qada. Kan, janganlah nampak koman sangat kita. Malu kita kadang-kadang tengok budak umur 6 tahun boleh puasa. Kan, semalam saya tengok waktu kita buka iftar jama'i di madrasah saya, umur 7 tahun puasa. 7 tahun puasa, tuan-tuan dah 70 tahun kata tak boleh puasa. Malulah, cak ayam sangatlah kita ni. Maka insya-Allah kita doakan mana yang pernah tinggalkan tolonglah qada. Dan fidyah bukanlah maksudnya pilihan kita. Fidyah ni kalau dah usaha untuk nak, contohlah macam ibu yang mengandung bersalin bulan Ramadan, tak boleh puasa dah. Lepas tu dalam sepanjang tu nak susukan anak, dia tak boleh nak ganti puasa juga sebab tak ada kekuatan sungguh. Maka yang ni dibenarkan. Ataupun uzur syar'i, memang sakit tubuh badan tak boleh nak puasa, itu baru pergi kepada fidyah. Ini hang terus nak lompat kepada fidyah, banyak cantik. Kau tak, kamu nanya, kamu lagi nanya. Jangan. Tak ada, dia bukan pilihan. Fidyah ni kalau betul tak mampu dari segi kemampuan, barulah beralih kepada fidyah. Ada wajib kena ganti dulu. Jangan duk buat lolang. Ada orang macam tu Ustaz. Dia kata, Ustaz, saya tak mau ganti Ustaz, nak terus fidyah. Setalat dari dia. Tak boleh. Kena ganti dulu kalau betul tak mampu. Contohnya doktor kata kalau ni dia kena gastrik atau sebagainya, disahkan dari segi tak mampu, ketidakmampuan itu, maka barulah dibenarkan berpindah kepada fidyah. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan kebaikan. Baik Ustaz, rentetan daripada soalan tadi Ustaz, kita ambil soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Katanya, Assalamualaikum, apakah hukum bagi orang yang puasa tapi solatnya celup-celap sahaja? Tidak semua waktu dia dirikan. Maknanya dia pilih-pilih lah. Subuh semayang, maghrib semayang, lain tak payah dia kata. Ataupun subuh dengan isyak je dia semayang sebab nanti nak semayang tarawih dia kata. Lain tak payah dia kata. Jadi adakah diterima ataupun bagaimana semayang yang bak kata Cik Puan Rahimah celup-celap? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud. Saya baru tahu ada celup-celap. Celup-celap. Yang kan celup-celup. Tak apalah, celup-celap ke celup tepung ke, tak kisahlah, asalkan objektifnya adalah tanya jenis orang yang puasa tapi solatnya celup-celap ni, maksudnya atas kefahaman saya jenis ikut suka aja. Mana dan subuh dia semayang sebab apa tadi sahur, lohor zuhur dia tinggal sebab apa kalut, asar saja main bola, maka orang yang celup-celap ni
Ni namanya lu'lakan nama dia. Lu'laknya panggil kita dengan Allah kalau lah begitu keadaannya. Tuan-tuan, dari segi semalam saya ada buat pembacaan jadi Jabatan Fatwa mengeluarkan orang yang melakukan perbuatan sedemikian puasanya sah tetapi tidak berpahala. Saya ulang, puasanya sah tapi tidak diberikan apa-apa ganjaran berdasarkan hadis-hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebut Nabi kata apa, di hadapan Allah kelak akan awal ditanya adalah tentang solat. Apabila solat itu gagal, maka amalan yang lain itu tidak akan diambil kira. Maka para ulama mengatakan bahawa orang yang berpuasa atau membuat keluar zakat ataupun haji tapi tak semayang, maka amalan tersebut sah tetapi tidak diberikan apa-apa ganjaran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat wajib qada solat yang ditinggalkan. Solat ni tuan-tuan satu-satunya ibadah yang tuan-tuan tak boleh ganti dengan benda lain dan tak boleh ganti dengan orang. Ibadah yang lain dibenarkan. Kan? Zakat kita boleh buat zakat hutang. Kita boleh buat zakat qada. Kan? Ataupun rukhsah bila tak berkeluar, bila tak cukup haul dan nisab, tak boleh buat keluar zakat. Per kapita tahunan kita tak cukup 85 gram nilai emas, tak boleh buat keluar zakat. Kalau nak keluar pun tak sah. Tak boleh buat keluar sebab tak cukup per kapita tahunan. Puasa pun sama, puasa tak ada kemampuan. Contohlah memang dia ni sakit sungguh. Bulan Ramadan je tengok sakit macam mengkarung. Bulan lain sihat walafiat dia. Main bola 4 jam tak berhenti tak apa. Kan? Ada orang jenis macam tu, tak apalah. Memang dibenar, dia ni ada rukhsah. Orang yang musafir, orang yang ada keadaan-keadaan uzur syar'i, dibenarkan. Dan ada penggantian boleh kepada dia tak boleh ganti kepada fidyah. Satu-satunya ibadah yang tidak ada kepelepasan selagi mana kamu hidup, kamu baligh, kamu berakal, kamu Islam, maka semayang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, tidur. Tak boleh tidur, buat dengan mata. Tak boleh dengan mata, buat dengan hati. Nak abad kata mustahaknya solat, tidak ada satu pun kelonggaran yang membenarkan kamu tinggal secara mutlak. Keringanan ada, tinggal tak boleh. Maka sebab tu kena qada balik. Kena qada balik pada siapa yang meninggalkan. Dia kata, Ustaz macam nak qada Ustaz tu pada zaman Tok Naduk saya tinggal Ustaz. Lah dah 40 tahun Ustaz. Kira-kira balik 40 tahun kali dengan 5 waktu sehari. Kat 800. 800 apa? 88,000 lah dia kata Ustaz. Macam mana nak qada? Baik tuan-tuan, ganti mengikut kadar kemampuan. Habis sembahyang isyak, tambah lagi 4 rakaat niat qada yang lepas. Habis sembahyang maghrib, niat qada untuk sembahyang lepas. Habis sembahyang subuh, jangan sembahyang dalam masjid pula, orang nampak jahil lah. Mana ada sembahyang bila sunat selepas subuh, sembahyang dekat rumah. Habis sembahyang asar, balik rumah, tambah lagi 4 rakaat niat untuk ganti yang lepas. Ulang perkataan perbuatan tersebut. Kalau Allah takdirkan kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak ganti yang lepas, mudah-mudahan di atas rahmat kasih sayang Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jangan berlebih kurang. Seperti mana kita berhutang, kan? Hutang apa pun bayarlah, bagi kelangsungan ada berjadualnya. Begitu juga hutang kita dengan Allah, insya-Allah mudah-mudahan. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan seterusnya soalan dari sahabat kita Fadli Mat Shah. Assalamualaikum Ustaz. Katanya soalan saya, apakah kekuatan yang perlu kita jadikan ibrah daripada kisah-kisah zaman baginda Nabi SAW dan para sahabat, di mana ketika berperang sekalipun masih tetap tidak meninggalkan solat dan berpuasa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Fadli Mat Shah. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita membaca daripada sirah-sirah perjuangan Nabi SAW, sudah pasti ia akan membangunkan rasa semangat dan kekuatan yang luar biasa. Hatta ketika dalam peperangan pun Nabi masih tarbiyah kita solat di dalam peperangan. Saya 2010, 11, 12 berkesempatanlah dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dulu cerita dulu ni waktu kurus lah. Saya sempat dalam buat degree saya dalam Akademi Tentera Malaysia. Jadi saya masih ingat pada permulaan masuk, saya terkejut tengok keadaan waktu mula-mula masuk, ramai orang tak semayang dalam askar dulu, cerita dia. Waktu tu sampai saya peringkat, saya telefon ayah saya nak keluar. Bukan sebab saya baik dah, tapi alhamdulillah sebab ayah saya mendidik dalam bab semayang, jadi apa-apa semayang. Saya duduk main game dulu kat sisi, ayah telefon, semayang ke belum? Nak larang tak boleh dah, ayah akan suruh semayang, bawa sejadah PCC bawa sejadah tuan-tuan. Punyalah, bukan kata baik, tapi ayah saya sangat marah kalau tak semayang. Jadi bila masuk askar mula-mula dulu, bukan semua, ada segelintir tak semayang. Tapi
saya bincang dengan pihak alhamdulillah saya masih ingat Major Daud ketika tu Pusat Islam Jabatan Pengarah. Kita tengok bagaimana Allah Nabi ajarkan kepada kita keringanan ketika mana keadaan tu, contohnya khuf kan, untuk solat medan. Jadi kita ajar kepada kita buat panggil semua yang batalion saya ketika tu, tanya kenapa ada hari tu tak sembahyang. Dia kata kami tak tahu. Kami rasa susah lah dengan pakai celoring, pakai camouflage kat muka, tiba-tiba kan minyak nak basuh, dia kata susah, kasut ikat sampai ke atas, apa nak buka balik payah. Mereka tak faham. Jadi kita fahamkan mereka, ajak dalam kasut adanya khuf kan, camouflage tak perlu buka, ambil je wudu awal, kalau kamu pakai kalau batal pun kamu layuk di atas saja sebagainya. Bila dia faham, Ustaz, alhamdulillah tahun yang kedua, tahun ketiga sebelum saya keluar sebagai pegawai askar, kami sembahyang jemaah ketika dalam peperangan, dalam solat, dia panggil solat medan. Menangis saya waktu tu, Ustaz. Saya rasa macam seronok tengok keadaan. Kalau inilah askar di Malaysia yang mereka menjaga agama, pasti mereka akan mampu menjaga negara. Tapi kalaulah tidak mampu menjaga agama, mana mungkin kamu nak menjaga negara sedangkan kamu berkhianat dengan Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan negara. Sebab tu tuan-tuan, ibrah bila kita melihat keadaan zaman Nabi pun mereka masih menjaga syiar Islam itu, hatta tak buka puasa dalam perang Badar. Tak buka puasa tentang perang ni, bukan main lawan perang dam tu, dam haji. Ni lawan perang memang cucuk hang aku, tembak hang aku. Bergaduh ni tuan, bukan benda yang kita tengok kalau UFC lawan pun tuan, 5 minit berlawan pun penat dah, minum ayak apa semua kan. Ni tak boleh minum ayak. Maka tu kita ambil kekuatan itulah yang perlu kita banding tarakan dengan kehidupan kita. Kita nak tinggal solat sebab apa? Sebab kesibukan harian kita, kepenatan kita, keletihan kita. Nak banding dengan berperang zaman Nabi itu memang langit dengan bumi perbezaannya. Maka alangkah cak ayamnya kita kalau dengan sengaja meninggalkan solat tanpa ada apa-apa keuzuran. Memang huduh sangatlah panggil kita ni. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu dia satu tamparan hebat untuk soalan yang terakhir sebentar tadi, dan kita ambil ia sebagai kesimpulan perbincangan berkenaan dengan puasa tapi tak solat. Ustaz, jom kita tutup dengan doa ringkas, silakan. Jadi insya-Allah jom kita sama-sama tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama. Kita tadah tangan, ikhlaskan hati berkat 1-2 Ramadan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mungkin sedang duduk bergolek baring setor pagi-pagi lepas sorak ni, tuan-tuan letih, tuan-tuan bangun sekejap-sekejap ya. Yang tak pakai tudung, ibu-ibu ambil sat kain selumbur sat macam hantu kat limah tu, tak mau, kita tunduk sekejap bagi elok agar ada adab kita dalam berdoa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam kami sedar dan kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah, hati yang keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa, buat maksiat ya Allah, dan dengan tangan yang sama kami menadah tangan mengharapkan redha di sisimu ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak terendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka ya Allah. Kalaulah kami ada ruang dan kesempatan, izinkan kami dapat berbuka puasa dan bermuazamah dengan mereka ya Allah. Kami rindu pada mereka ya Allah, kami rindu nak makan dengan mereka, kami rindu masakan mereka, kami rindu air tangan mereka ya Allah. Kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mak dan ayah kami dengan kebaikan dan amalan saleh ya Allah. Ya Allah, sesibuk manapun kami ya Allah, janganlah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami ya Allah. Ya Allah, kau jadikan amalan kami, setiap perbuatan yang baik kami lakukan ya Allah, memberikan kebaikan kepada mereka di sana ya Allah. Pada kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasa syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Ya Allah, berkat 2 Ramadan ya Allah, kau jadikan kami istiqamah di atas jalan ibadahmu ya Allah. Peliharalah daripada barang maksiat ya Allah. Ya Allah, kau jadikan semua penonton-penonton jadilah ustaz, kru-kru yang terlibat ya Allah, diberikan kebaikan daripada setiap perbuatan amal yang kebaik kami lakukan ya Allah. Ya Allah, janganlah kami tinggalkan Al-Quran ya Allah. Kurniakan taufik hidayah kepada kami dan berilah kami Lailatul Qadar dalam kehidupan kami dalam seharian ya Allah. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Ingat, jangan lupa esok kita bersama dengan moderator Daif Fahmi, bintang ilmuwan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan topik perbincangan perintah puasa Ramadan. Esok 25 Mac 2023. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seilah kasih istimewa Ramadan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.